Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Okey, selamat kembali semula ke sekolah untuk calon SPM 2021. Okey, sedar tak sedar dah 5 tahun awak berada di sekolah. Dan mana untuk tahun yang kelima ni, di hujung tahun nanti awak akan menghadapi satu peperiksaan yang besar namanya SPM. Okey, lebih-lebih lagi untuk kertas bahasa Melayu ni adalah kertas yang wajib lulus untuk awak. Okey, jadi nak tak nak awak kena lulus juga untuk bahasa Melayu supaya dalam kertas SPM nanti ada tercatat dalam bahasa Melayu uh, yang mana awak lulus bahasa Melayu. Okey, yang mana bahasa Melayu ni sangat penting untuk kita gunakan sebagai orang kata apa ni uh, lulus untuk bahasa untuk SPM awak lah. Okey, kalau BM ni tak lulus maknanya awak tak lulus SPM lah. Okey, teruskan untuk yang seterusnya. Okey, untuk tingkatan 5 sama semacam tingkatan 4 yang awak belajar dulu. Okey, semua format karangan apa yang kita belajar dekat tingkatan 4 sama je untuk tingkatan 5. Kecuali untuk Komsas, kalau dulu kita pakai antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. Kalau untuk tingkatan 5 kita belajar antologi sejadah rindu. Okey, dia lain sikit. Tapi seterusnya untuk novel pula berbeza sikit dengan tingkatan 4. Novel tingkatan 5 adalah namanya Silir Dak Sina. Okey, untuk tingkatan 4 nama novelnya adalah Di Sebalik Dinara. Okey, apa ujian yang perlu awak hadapi untuk SPM kali ni? Okey, untuk SPM kali ni awak kena hadap 4 jenis kertas. Yang pertama, kertas yang satu ni. Okey, kat sini ada nombor kod dia 1103/1. Okey, ni untuk nombor kod untuk SPM nanti. Okey, untuk kertas satu, ujian bertulis yang mana dia memfokuskan kemahiran menulis. Okey, macam mana soalan dia? Okey, nanti kita tengok. Yang seterusnya ada kertas 2 bahasa Melayu iaitu ujian bertulis juga yang dia memfokuskan kemahiran membaca. Okey, sebab tu dalam ujian atau dalam peperiksaan kita ada kertas 1 bahasa Melayu dan kertas 2 bahasa Melayu. Okey, inilah kertas dia. Okey, untuk kertas 3 SPM dia ialah ujian bertutur iaitu ujian lisan. Okey. Yang kertas keempat pula adalah ujian mendengar yang memfokuskan kemahiran mendengar lah. Okey. Ujian bertutur dan ujian mendengar ni kita akan buat secara bersemuka nantilah bila kita akan masuk sekolah. Okay, next slide. Okey, kita masuk kepada perincian kertas 1 SPM. Okey, untuk kertas 1 SPM ni yang macam saya sebutkan tadi ialah ujian bertulis berjumlah 100 markah. Okey, untuk kertas 1 ada dua bahagian, bahagian A dan bahagian B. Untuk bahagian A berjumlah 30 markah. Okey, untuk bahagian A ni dia ada 4 karangan. Okey, 4 karangan yang awak perlu kuasai. Okey, tapi dalam untuk bahagian A ni keluar satu saja soalan karangan tu. Okey, soalan karangan apa? 4 karangan yang awak kena kuasai ni. Okey, yang soalan yang pertama, contoh yang pertama ni soalan huraian pendapat. Okey, kebarangkalian untuk keluar dekat bahagian A ni, inilah karangannya. Okey, macam yang saya dah ajar awak kan, dulu kita dah pernah buat ni. Karangan ni berjumlah 150 hingga 200 patah perkataan. Okey, tak boleh lebih daripada 200, tak boleh kurang 150. Okey, dia antara kena antara. Okey, macam biasa soalan ni akan bagi 3 bahan. Okey, tengok bahan ini bahan pertama, bahan yang kedua dan bahan yang ketiga. Okey, mana soalan jawapan awak nanti mesti merangkumi tiga bahan ni. Okey, mesti bahan satu ni ambil sikit, masuk dalam jawapan. Bahan dua ambil sikit, masuk dalam jawapan. Bahan tiga ni kena analisis apa yang dia buat ni, masukkan dekat dalam jawapan. Okey, tu baru dapat markah. Ini namanya menganalisis soalan. Okey, untuk contoh karangan yang kedua pula, soalan surat kiriman rasmi. Okey, kalau tak huraian pendapat tadi keluar, mungkin soalan ini yang akan keluar dekat bahagian A.
Okey, macam biasa surat kiriman rasmi dia ada format-format yang tertentu, awak kena hafal format tu. Ingat kan kita dah pernah buat dulu, banyak kali kita buat surat kiriman rasmi. Okey, macam biasa dia ada bahan 1, bahan 2 dan bahan 3. Okey, bahan-bahan ni perlu ada dalam karangan awak. Okey, jawapan awak ni lah. Okey, untuk contoh yang ketiga soalan resume iaitu soalan untuk memohon kerja. Okey, maksudnya dia akan beri satu iklan jawatan kosong. Awak kena buat resume dan resume awak tu mestilah tepat dengan syarat kelayakan yang diletakkan dekat iklan yang diberi ni. Okey, barulah resume awak tu akan diterima yang menunjukkan layaklah untuk memohon jawatan kosong tu. Tapi kalau resume awak lari dengan jawatan kosong yang diberi, tu tak kena lah. Jadi markah awak akan kurang. Okey, macam biasa untuk resume kita boleh reka sendiri yang supaya resume kita tu kena dengan syarat yang diberikan dekat iklan. Okey, untuk contoh yang keempat adalah soalan email. Untuk soalan email ni, dia akan bagi email dan kita kena jawab mengikut format yang ada ni. Okey, daripada kita kena letak alamat email. Kepada siapa, subjek apa, macam ni. Okey, dekat email ni dia ada bagi dua soalan. Okey, kita kena jawab salah satu je email. Okey, dan jawapan ni ada macam kat sebelah ni lah, herba jadi ubat ni. Ni jawapan dia. Okey, untuk bahagian B pula, kertas satu bahagian B 70 markah. Di mana karangan umum ada 4 atau 5 soalan. Okey, pilih satu saja. Ini karangan yang umum, karangan yang panjang tu. Okey, panjang dia 350 hingga 500 patah perkataan. Okey, macam awak tengok contoh soalan dekat bawah ni. Okey, ini adalah contoh soalan dekat bawah. Okey, macam biasa untuk karangan bahagian B ni, kita beri 5 isi. Yang mana satu isi, satu perenggan. Okey, kalau ada 5 isi, 5 perenggan lah. Jadi, bila ada 5 perenggan isi tu, kita perlu ada satu pendahuluan, satu perenggan pendahuluan dan satu perenggan penutup. Jadi, kesemuanya berjumlah 7 perenggan. Okey, ini untuk karangan yang terbaik biasanya. Karangan yang terbaik mungkin dia akan tambah lagi isi kalau nak lebih lagi lah. Okay, tapi biasanya standard kita akan bagi 5 isi, 5 perenggan isi, satu perenggan pendahuluan dan satu perenggan penutup. Okay, untuk perincian kertas 2 SPM, di mana dia perlu ujian bertulis yang berjumlah 100 markah. Sama macam kertas 1 tadi, 100 markah. Untuk kertas 2 SPM pun ada 100 markah. Okay, untuk kertas 2 ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okay, macam biasa untuk bahagian A ni adalah tata bahasa. Okay, macam yang kita belajar dulu, tata bahasa berkaitan dengan kata nama, kata kerja, kata adjektif. Lepas tu dia ada susunan ayat, kita kena bina ayat, semua ada dalam soalan dekat karangan bahagian A. Okay, dan ada satu soalan yang agak mencabar sikit, iaitu kena tukarkan daripada bahasa Melayu klasik, tukar kepada bahasa Melayu standard. Dan ada juga salah satu lagi soalan berkaitan dengan peribahasa. Kita kena bagi contoh peribahasa yang sama makna dengan peribahasa bagai aur dengan tebing. Contoh soalan Okey, kemudian untuk kertas 2 bahagian B ada soalan pemahaman iaitu soalan komsas. Dia akan bagi satu petikan daripada cerpen atau daripada prosa, daripada pantun ke. Jadi awak kena jawab soalan daripada cerpen tu, berdasarkan cerpen tu atau prosa yang diberilah. Okey. Yang pastinya ada soalan berkaitan kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Mana soalan ni awak kena fikir sendiri jawapan dia, letak jawapan dekat jawapan yang disediakan lah. Okey, ni agak mencabar sikit sebab dia berkaitan kebat. Okey, dan satu lagi soalan berkaitan dengan novel. Novel yang kita belajar di tingkatan 4 dan di tingkatan 5 ni. Okey, untuk bahagian C pula dia berkaitan dengan rumusan. Okey, untuk rumusan ni dia tidak lebih 120 patah perkataan. Ni rumusan pun soalan yang agak mencabar. Nanti kita akan belajar dan kita akan buat latihan lebih lagi lah untuk soalan rumusan ni. Sebab dia melibatkan analisis.
Okey, tak apa. Nanti kita akan belajar. Okey, untuk kertas 3, ujian bertutur dan ujian mendengar. Kertas 4. Okey, untuk ujian bertutur ni macam biasa dia adalah ujian lisan. Ujian kita perlu bercakap. Okey, untuk mendapatkan markah kita perlu bercakap. Nanti dia akan bagi topik-topik tertentu, kita akan ulas topik itulah, akan jawab soalan daripada topik yang kita bagi. Okey, untuk ujian mendengar, kita perlu mendengar audio. Audio ni dia macam suara. Suara. Jadi kita akan jawab soalan daripada audio tersebut. Contohnya kalau audio tu berkaitan kepentingan permainan tradisional. Jadi soalan dia pun berkaitan dengan permainan tradisional ni. Jadi kita kena jawab, jawapan dia ada pada audio. Jadi kita kena dengar dengan betul, baru kita kena jawab ikut apa yang audio tu cakap. Okey, bila tarikh untuk ujian lisan dengan ujian mendengar ni? Kita belum tahu lagi. Sebab bila kita masuk sekolah nanti, bila sekolah dah dibuka, kita bersemuka, baru kita boleh uh, buat ujian lisan dan ujian mendengar ni. Okey, jelas? Okey, sekian. Terima kasih. Jumpa di kelas seterusnya. Nanti jika ada sebarang apa-apa soalan ke, ada kemusykilan, boleh tanya dekat link Google Meet yang saya buat selepas ini. Okey. Jangan lupa masuk Google Meet nanti. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.